Di antara mukjizat yang teragung, tuan-tuan tanda di buku tu, mukjizat yang teragung yang tidak terpadam dan dia berterusan sampai kiamat, dia panggil mukjizatul Quran. Al-Quran ni mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan mukjizat yang nyata dan bukti yang menakjubkan. Tidak ada kepalsuan dalamnya sedikit pun. Orang baca Quran, kita akan jumpa semua maklumat yang dulu dan kemudian. Diturunkan dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Al-Quran telah melemahkan pakar bahasa Arab pada zaman yang paling fasih dan mencabar mereka untuk mendatangkan satu surah saja yang semisal dengannya, walaupun mereka dibantu oleh semua makhluk. Jadi Allah Ta'ala cabar Quraisy. Orang Quraisy ni orang yang fasih. Dia di ummi, dia tak baca, tak menulis, tapi dia fasahah, bulagha dia panggil, orang yang hebat dari sudut bahasa. Maka Allah cabar dia mutiru Quran, buat mari Quran. Satu surah ke, satu ayat ke, satu Quran, buat mari kalau boleh. Jadi adalah Quraisy cuba-cuba nak buat, tak jadi. Dia terang nak tiru surah Al-Fil. Dia pun buat Al-Fil, wa ma adraka mal fil. Mu tahu gajah tu gapo dia gajah? Khartum tawil, jismun kabir, belala panjang, tubuh besar. Wah, gapo dia Quran lagu tu nya. Itu dia panggil benda yang tak ada faedah. Maka tak sedut tiru. Tak mungkin nak tiru. Maka Allah kata, jadi Allah Ta'ala cabar Quraisy, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan Quran ini, nak coba nak tiru, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya walaupun mereka bantu-membantu sesama sendiri. Surah Al-Isra ayat 88. Allah mencabar mereka dengan jumlah mereka yang begitu ramai, kefasihan yang tinggi dan kuatnya permusuhan mereka terhadap Islam. Manakala mau berani, mari ya, mari buat tiru Quran ataupun cabar Quran. Cabaran tersebut kekal sehingga ke hari ini, dan mereka kekal tidak mampu untuk menyahutnya. Jadi kita hari ini, ana tulis, tuan-tuan tulis kat buku itu kata-kata, kita kata siapa cabar Quran, dia akan tercabar. Siapa cabar Quran, dia akan tercabar. Maknanya orang yang cuba nak lawan Quran, dia akan kecundang, sama ada dia masuk Islam atau dia makin jahat. Dua tu ya. Kalau kita baca dalam sejarah orang-orang yang masuk Islam, tuan-tuan boleh cari dalam internet, orang putih, orang barat yang mengkaji Quran untuk condemn Quran, kebanyakannya masuk Islam. Salah seorang yang disebut, tulis nama dia, Gary Miller. Gary Miller ni orang Kanada. Dia diberi grant oleh kerajaan dia untuk mencabar Quran, cari Quran di mana kelemahannya, di mana fakta yang salah, untuk kita beri kepada pendakwah Kristian nak lawan kita. Tuan-tuan, apa jadi? Lepas tahun dia kaji, bukan Quran yang ditemui kelemahan, dia masuk Islam. Itu kita kata, siapa dia cabar Quran, dia akan tercabar. Dia akan tewas, sama ada dia masuk Islam ataupun dia makin kafir, lebih jahat lagi. Dua tu ya. Jadi mudah-mudahan kita hari ini, para jemaah sekalian, apabila kita mendekati Al-Quran, kita tadabbur Quran, insya-Allah makin mantap iman kita, makin kuat kepahaman kita, dan makin orang panggil bermaya kita dalam memahami agama yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Baik, maka cabaran Allah Ta'ala sampai hari ini tak ada siapa boleh buat. Tidak ada siapa yang mampu untuk mencabarnya. Tentang tajuk Quran ini kita dah bincang banyak kali. Ada sebuah buku yang saya usulkan, nama dia Abshiru. Nanti cari buku itu, menarik. Sebab kita cuba tadabbur Quran dengan perbincangan tajuk yang pendek-pendek tapi senang untuk dipahami, insya-Allah.